Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bertemu kita lagi dalam video cikgu yang kedua, bahagian kedua mengenai kemahiran saintifik tahun 4 bersama saya, Cikgu Azian. Okey, kemahiran proses sains kita yang berikutnya ialah menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey, apa yang awak faham dengan menggunakan perhubungan ruang dan masa ni ya? Okey, menggunakan perhubungan ruang dan masa bermaksud memerihalkan perubahan sesuatu kejadian atau fenomena berdasarkan perubahan parameter mengikut urutan masa. Okey, di sini cikgu dah boldkan istilah ataupun apa yang awak perlu ingatlah dalam definisi menggunakan perhubungan ruang dan masa ni. Cikgu boldkan istilah penting dia. Poin penting dia iaitu perubahan sesuatu kejadian atau fenomena. Apa yang berubah? Okey, mengikut urutan masa. Okey, terdapat beberapa contoh parameter dalam menggunakan perhubungan ruang dan masa ni. Ada beberapa contohlah parameter yang awak perlu tahu. Antaranya ialah berat, okey, lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu dan juga suhu. Okey, ini adalah beberapa contoh parameter yang awak nak cari dalam menggunakan perhubungan ruang dan masa. Baik, ini adalah contoh di mana kamu nak memahami kemahiran proses sains berkenaan menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey, sebatang aiskrim diletakkan di bawah cahaya matahari selama 20 minit. Okey, kamu perhatikan apa yang berlaku kepada aiskrim itu selepas 20 minit. Okey, apa pada eksperimen ni apa parameter yang terlibat? Okey, parameter yang terlibat ialah bentuk dan juga saiz aiskrim tu kan. Awak perhatikan bentuk dia berubah dan saiz dia pun berubah. Okey, jadi apa pemerhatian yang boleh kita buat? Okey, pemerhatian yang boleh kita buat ialah aiskrim sudah berubah bentuk dan saiznya juga mengecil selepas 20 minit. Okey, ini ialah pemerhatian. Okey, dia punya parameter ialah bentuk dan juga saiz. Okey, seterusnya apa perhubungan yang kita boleh buat? Perhubungannya ialah apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata dan saiznya juga semakin mengecil. Baik, kita pergi ke kemahiran proses sains yang berikutnya iaitu mentafsir data. Okey, apa itu mentafsir data? Mentafsir data ialah satu kemahiran dalam memberikan penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Okey, jadi istilah penting yang awak perlu tahu ialah penerangan yang rasional. Okey, itu mentafsir data. Kita memberi penerangan yang rasional. Baik, terdapat beberapa bentuk data yang kamu dah belajar lah. Cikgu ulang balik sikit ya. Okey, terdapat beberapa bentuk data yang awak tahu iaitu seperti graf, jadual, gambar rajah dan juga carta. Okey, carta ni pula ada beberapa jenis lah. Contohnya ialah carta pie, carta palang dan juga carta pengelasan. Baik, kita tengok contoh pertama bagi mentafsir data dalam bentuk jadual. Okey. Baik, ini gambar rajah ni cikgu ambil dalam buku teks sains kamu pada muka surat 8 di mana Faris dan rakan-rakannya membina 3 tempat makan burung. Bilangan burung yang datang direkodkan seperti dalam jadual di bawah. Ni bentuk jadual lah. Awak tengok ada baik, ada 3 tempat burung lah, 3 tempat A, B dan juga C. Okey ni ya, A, B dan juga C. Ni tempat makan burung. Okey, kemudian awak tengok jumlah bilangan burung untuk 5 hari. Tempat makan A sebanyak 33 ekor burung, B 20 ekor dan C 26 ekor. Okey, baik. Jadi apa tafsiran data yang awak boleh buat daripada jadual ini ialah yang pertama, tempat makan A
paling banyak didatangi burung. Okey, kalau awak tengok balik jadual ni tadi, tempat makan A sebanyak 33 ekor burung. Okey, tafsiran data yang kedua awak boleh buat ialah tempat makan B paling sedikit didatangi burung. Ya, B berapa? Awak tengok dekat sini. B ada 20 ekor. Dalam 5 hari tu ada 20 ekor burung. Okey. Baik, contoh yang kedua untuk mentafsir data ialah data dalam bentuk carta pie. Okey, ni adalah bentuk carta pie lah. Okey, baik. Apa tafsiran data yang boleh kamu buat melalui carta pie ni? Okey, awak tengok carta pie ni dia menerangkan tentang cara murid datang ke sekolah. Okey, awak tengok dalam carta ni hijau mewakili menaiki bas, biru berjalan kaki, merah menaiki basikal, ungu menaiki kereta. Jadi tafsiran data yang pertama awak boleh buat ialah bilangan murid yang menaiki basikal sama dengan bilangan murid yang berjalan kaki. Okey, di mana kalau awak tengok dekat sini carta pie ni menaiki basikal warna merah ni. Okey, dia sama dengan yang berjalan kaki warna biru. Awak tengok sama. Okey. Kemudian tafsiran data yang kedua awak boleh kata bilangan murid yang menaiki bas adalah paling ramai. Okey, awak tengok kat carta pie ni menaiki bas warna hijau. Okey, hijau awak tengok bilangan dia paling banyak. Baik? Okey. Okey, seterusnya kita pergi ke kemahiran proses sains yang berikutnya ialah mendefinisi secara operasi. Okey, apa itu maksud mendefinisi secara operasi? Mendefinisi secara operasi ialah kemahiran dalam memberikan definisi kepada pemboleh ubah dengan memerihalkan secara spesifik dan jelas cara untuk memerhati dan mengukur perubahan yang berlaku. Itu maksud mendefinisi secara operasi. Baik, di sini cikgu boleh ringkaskanlah untuk kamu memahami lagi apa maksud definisi secara operasi ialah okey, awak tengok ni definisi maksud dia ialah istilah ataupun maksud. Definisi ialah istilah atau maksud apa? Maksud bagi pemboleh ubah bergerak balas ataupun apa yang diperhatikan. Bermaksud kita nak cari istilah untuk pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Okey, contoh ya. Kamu tengok ni pun cikgu ambil dalam buku teks awak. Muka surat 10. Okey, Siva dan Teruni ingin menguji keupayaan bahan menyerap air. Mereka merendam 3 tisu yang berbeza ketebalan ke dalam 50 ml air selama seminit. Perhatikan situasi di bawah. Okey. Cikgu, bagaimanakah keupayaan bahan menyerap air boleh didefinisikan? Okey, dia nak istilah apa? Dia nak istilah keupayaan bahan menyerap air. Apa maksud dia? Dia kata. Okay, so cikgu dia kata lihat air di dalam bikar. Apakah yang dapat kamu ukur? Okey, saya boleh mengukur isi padu air yang tinggal di dalam bikar. Jadi, definisi secara operasi bahan menyerap air ialah isi padu air yang tinggal di dalam bikar. Okey, jadi apakah definisi secara operasi bagi keupayaan bahan menyerap air? Okay, awak tengok tadi kat sini apa yang dia diperhatikan. Apa yang kita, dalam eksperimen ni apa yang diperhatikan ialah isi padu air yang tinggal di dalam bikar. Okey, jadi apakah definisi secara operasi bagi keupayaan bahan menyerap air? Bermaksud keupayaan bahan menyerap air ialah isi padu air yang tinggal di dalam bikar. Okey, istilah yang mana? Istilah inilah keupayaan bahan menyerap air. Ni istilah. Okey, pemboleh ubah bergerak balas apa? Ni, isi padu air yang tinggal di dalam bikar. Okey, itu maksud definisi secara operasi. Okey, sekian saja penerangan daripada cikgu mengenai kemahiran proses sains. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam video yang berikutnya tentang kemahiran proses sains yang berikutnya. Sekian, terima kasih.